Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, ni hao, apa kabar, barakam. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel kita yang serba spontan ini, channel Malaysia Respon tuan-tuan. Pada kali ini straight to the point. Kalau kita lihat di thumbnail yang saya berikan di halaman hadapan saya punya video pada kali ini adalah mengenai perbahasan tentang isu pengundi Cina. Bukan apa tuan-tuan, sebab selama ini setiap kali pilihan raya, para pengundi Cina ini sering dicop atau ditohma dengan 4 perkara. Pertama, dikatakan keras kepala. Mungkin keras kepala sebab selalu sokong pembangkang. Kedua, dikatakan tidak rasional. Ketiga, mementingkan kesukuan ataupun racism atau ethnicity. Dan yang keempat, anti-establishment, iaitu selalu di pihak yang membangkang. Bukan apa tuan-tuan, tujuan saya bikin konten ini adalah untuk kita memahami adakah benar tohmahan itu atau tidak. Dan jika mudah-mudahan tidak benar, mudah-mudahan kita terhindar dari perasaan syak wasangka dan lebih memupuk lagi perpaduan kita. Apatah lagi tuan-tuan, di negara kita Malaysia pada waktu ini, boleh dikatakan setiap kali ada pihak tertentu yang menyokong parti yang bukan daripada parti kerajaan, sering dicop sebagai dua hal. Pertama, kurang nasionalis, kurang patriotik. Dan kedua, sering dianggap kurang bersyukur. Kita bukan tidak tahu. Dibagi brim, siapa yang tidak puas hati, dia cakap tidak bersyukur. Itu tohmahan daripada pihak yang kita sendiri tahulah. Jadi kita mau hindari dua hal ini. Okey, sebenarnya saya kaget. Saya tertanya-tanya, betulkah tohmahan tersebut? Sebab jika kita nilai daripada cara kehidupan masyarakat Cina di sekeliling kita setiap hari, maka hal tersebut saya rasa sangat bertentangan. Jadi apa yang membawa saya untuk mengatakan hal ini tidak benar? Saya akan berikan bukti. Kerana apa tuan-tuan, kalau kita tengok kehidupan masyarakat Cina sehari-hari, mereka tidak resis. Mereka masyarakat yang rajin, penyaga, mereka sering rasional dalam menjalankan tindak tanduk mereka. Sama ada politik, pelajaran, sukan, hiburan, mereka semua boleh bercampur gaul dan sangat-sangat rasional serta selalu di depan dalam bidang yang mereka ceburi. Jadi okey, kita masuk dalam line politik. Betulkah atau tidak, saya akan buktikan. Saya akan buktikan bahawa rakan-rakan kita daripada masyarakat Cina itu rasional, tidak rasism, tidak anti-patriotisme dan tidak berpuak-puak. Okey, contoh yang pertama tuan-tuan . Contoh yang pertama, semasa pilihan raya umum tahun 1995 kalau tidak salah saya 1994, pada masa itu DAP tidak menumpukan kempennya di peringkat nasional. Tetapi pengurus Setiausaha Agung pada masa itu Setiausaha Agung DAP pada waktu itu iaitu Lim Kit Siang lebih menumpukan kepada menumbangkan kerajaan Parti Gerakan di Pulau Pinang yang pada masa itu ditadbir oleh Tan Sri Kossuth Sukun. Kempen Lim Kit Siang pada masa itu adalah the chief minister with power. Lim Kit Siang menuduh Tan Sri Kossuth Sukun sebagai boh kuan ataupun seorang ketua menteri yang di remote control, tidak ada kuasa. Jadi dia mau menggalakkan masyarakat Pulau Pinang pada masa itu untuk memilih ketua menteri yang lebih bersuara, yang ada kuasa. Jadi pada masa itu saya masih ingat tuan-tuan, di Padang Kota tiap-tiap malam Lim Kit Siang bakar surat kabar The Star mengatakan The Star itu penipu atau itu semua. Kemudian tapi saya faham tuan-tuan, ceramah beliau pada masa itu dipetik separuh-separuh oleh TV3 dan media massa lainnya seperti RTM. Jadi tuan-tuan, setiap malam di Padang Kota, kemudian di Lebu Chulia dan Lebu McAllister di Pulau Pinang ditampal poster besar Lim Kit Siang dengan berpakaian Robocop. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan? Semasa pengumuman putusan pilihan raya pada malam itu, masyarakat Cina telah melakukan dua hal yang sangat magnificent, yang sangat luar biasa. Mereka berpendapat, mereka sayang DAP, tapi tidak yakin DAP menang. Jadi apa yang mereka buat? Mereka memenangkan calon-calon DAP di peringkat parlimen. Tetapi di peringkat negeri, kesemua calon-calon DAP kecuali satu saja kalah. Dari 33 kursi DUN di Pulau Pinang, gerakan memenangi 26. Baki 6 lagi dimenangi oleh UMNO. Jadi tuan-tuan nampak, kesemua calon-calon DAP yang bertanding kecuali di Pulau Tikus kalah. Tetapi di peringkat parlimen menang. Jadi nampak, sentimen perkauman mereka tolak ke tepi. Sentimen tidak sayangkan negara pun mereka tolak ke tepi. Mereka berfikiran rasional. Kita suka DAP, tapi pada masa itu DAP tidak mempunyai isu nasional. Jadi untuk apa kita sokong DAP di peringkat negeri? Kita kekalkan kerajaan kerana mereka yakin Barisan Nasional masih boleh menang di peringkat persekutuan. Masa itu DAP tidak ada gabungan dengan sesiapa.
Jadi tuan-tuan, mereka telah menolak DAP di peringkat negeri dengan harapan apabila kerajaan negeri ditubuhkan, kerajaan negeri masih selari dengan kerajaan persekutuan. Itu bukti yang pertama. Jadi nampak rasional mereka, tuan-tuan. Rasional mereka sanggup menyokong parti yang dekat dengan kerajaan di peringkat pusat, iaitu Kerajaan Barisan Nasional pada masa itu. Calon Barisan Nasional menang di 32 kerusi daripada 33 yang ada di Pulau Pinang. Bukti yang pertama. Bukti yang kedua, tuan-tuan, sebenarnya masyarakat Cina sering disinonimkan dengan DAP. Mereka tidak semestinya menjadi ahli DAP. Mereka menyokong tapi tidak jadi ahli. Contoh, tuan-tuan, majoriti terbesar dalam pilihan raya yang pernah berlaku di negara kita diperolehi oleh calon DAP di Parlimen Damansara, iaitu Tony Pua. Tetapi tahukah tuan-tuan, saya sudah cek, keahlian DAP di Damansara tidak sampai 40,000 orang. Tapi majoriti diperolehi melebihi 100,000. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa masih ramai pengundi atas pagar yang rata-rata daripada etnik Cina memilih calon DAP pada masa itu, tapi mereka tidak menjadi ahli kepada DAP. Nampak? Jadi nampak tuan-tuan, masyarakat Cina sebenarnya sangat-sangat rasional. Mereka cuma mau melihat adakah sesuatu isu itu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam 2 pilihan raya terakhir, isu skandal besar-besaran parti pemerintah menjadi titik tolak kepada masyarakat Cina lebih menyokong parti pembangkang. Dan bukti seterusnya, tuan-tuan, sewaktu pilihan raya umum di Sabah pada tahun 1996. Pada masa itu, tuan-tuan, kita tahu DAP baru mencuba-cuba nasib di Sabah. Dulu, tuan-tuan, pilihan raya parlimen di Sabah tidak dijalankan serentak dengan negeri. Hanya pada tahun 2000 baru dijalankan serentak. Pada masa itu, lain pilihan raya DUN, lain juga pilihan raya parlimen. Jadi DAP meletakkan 4 orang calon muda untuk bertanding di Sabah. Dan hasilnya keempat-empat calon muda tersebut menang. Malah di kawasan yang saya tinggal pada masa itu, di Gaya, calon BN adalah calon ahli MCA yang bertanding atas tiket PBS, iaitu Joseph Chia, telah kalah dengan seorang calon yang baru berusia 23 tahun, iaitu Gerard Mah. Jadi orang mula nampak, wah, DAP sangat kuat. Mungkin pada pilihan raya akan datang, DAP akan sapu ini Sabah, mereka akan berpakat dengan PBS atau tidak. Tapi tidak. DAP, apabila pilihan raya negeri dijalankan, DAP tidak bertanding. DAP tidak bertanding, tuan-tuan, di negeri Sabah dalam peringkat DUN. Tapi mereka sudah menang besar di peringkat parlimen. Kalau di peringkat parlimen mereka menang 4 kerusi dan mereka bertanding di DUN di keempat-empat kerusi tersebut, maknanya mereka ada 8 kerusi negeri. Terutama Penampang yang ada 3 kerusi negeri pada masa itu. Jadi mereka boleh bertanding di 9 kerusi. Boleh menang kacang punya. Tapi mereka tidak bertanding. Mereka memberi laluan kepada PBS. Dan laluan itu diberikan lagi pada pilihan raya tahun 90 apabila PBS mengambil keputusan menarik diri dari Barisan Nasional secara tikam belakang. Jadi pada masa itu, tuan-tuan, orang beranggapan habislah calon PBS. Kerana DAP kekal bertanding di 4 kerusi yang dimenanginya pada tahun 1996. Jadi pada masa itu, tuan-tuan, semua orang meletakkan habis. PBS punya calon mesti kalah punya. Jadi di kawasan saya pada masa itu, DAP meletakkan calon yang paling kuat, iaitu pengerusi DAP Sabah, Fung Ket Wing. Dan beliau ditentang oleh calon PBS, iaitu Philip Yong Ciulik. Tapi Philip Yong menang. Dia jadi saya punya MP untuk beberapa tahun lah. Bagus juga dia jadi MP dulu. Jadi nampak, tuan-tuan, dalam cuma sepenggal, mereka boleh menukar apa yang mereka rasa wajar atau tidak. Apatah lagi, tuan-tuan, kalau dari segi kekompakan atau kebersatuan antara kaum, masyarakat Cina sebenarnya mempunyai kebersatuan hala 7 undi yang sangat ketat, iaitu 90%. Mereka tidak terpecah. Kalau kita nampak kerusi yang dimenangi DAP berbanding dengan kerusi Cina lain, DAP sangat-sangat compact berbanding dengan kaum-kaum lain. Saya tidak katakan kita ini tidak bersatu, tapi kalau kita tengok realiti sebenar, contoh orang-orang Melayu, berapa banyak parti yang kita ada. UMNO kuat, PAS kuat, Keadilan kuat, Bersatu kuat, semua hampir sama kuat. Jadi kekompakan kita pecah 5, sedangkan masyarakat Cina utuh di satu parti. Jadi ini kita tidak boleh salahkan sebagai tidak nasionalis, kerana DAP tetap parti dalam negara kita. Contoh seterusnya, tuan-tuan, semasa pilihan raya yang baru berlaku, minta maaf tuan-tuan, agak gatal hidung. Kita tahu di Johor, tuan-tuan, pengurusi DAP Johor adalah seorang calon yang sangat-sangat baik, yaitu Liu Chintong. Tapi tahu apa terjadi? Beliau kalah kepada Presiden MCA, Datuk Seri Wee Ka Siong. Jadi nampak, isu main selamat atau rasional itu masih digunakan pakai oleh rata-rata pengundi Cina. Kalau kita perhatikan dari dulu,
calon-calon presiden MCA tetap akan menang di kursi manapun yang mereka tandingi. Jadi di sini di video ini jelas menunjukkan bukti-bukti yang simple yang saya berikan tadi. Kalau kita cerna, jelas menunjukkan bahawa rakan-rakan Cina kita bukan tidak patriotik. Mereka menyokong parti pembangkang, bukan mereka taksub dengan parti tersebut. Mereka boleh tolak bila-bila masa, tapi mereka lebih memilih parti yang boleh membawa kepada kecenderungan untuk kita terelak daripada isu-isu atau skandal-skandal besar. Dalam pilihan raya yang terakhir, skandal terbesar 1MDB menjadi titik tolak kepada orang-orang Cina menolak parti dalam 2 pilihan raya yang berturutannya, parti-parti kerajaan. Jadi menolak parti kerajaan tidak semestinya kita ini masyarakat yang tidak patriotik atau yang kurang bersyukur seperti orang-orang kampung selalu bilang. Jadi nampak tuan-tuan. Jadi saya harap selepas ini kita hentikan tomahan ini, dan kalau boleh kita ikut cara berfikir pengundi Cina dalam menentukan calon yang mau kita pilih. Mereka tidak taksub. Kalau taksub tuan-tuan, di gelang patah lim kita siang boleh menang. Bagaimana? Saya kurang ingat apa calon pengurusi DAP Liu Cintong bertanding di Segamat, di Labis mungkin tidak, atau di Air Hitam. Bagaimana beliau kalah dengan Datuk Seri Wakasyong. Nampak? Okey? Jadi saya mohon selepas ini 2 hal. Pertama, kita jangan pandang serong dengan kecenderungan memilih di kalangan masyarakat Cina. 1. Kedua, kita ikut rationality mereka. Saya tidak suruh kamu untuk pilih DAP tuan-tuan, jangan salah sangka. Tapi kita ikut pola dan cara berfikir masyarakat Cina dalam menentukan hala tuju politik di negara kita. Kerana mereka sebenarnya rasional, mereka sebenarnya patriotik, mereka sebenarnya tidak rasism, dan mereka sebenarnya tidak terlalu berpuak-puak. Okey, majulah negara kita tuan-tuan, sejahtera Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.